Salam sejahtera, anda bersama saya Nala Huda dalam Fokus Minggu Depan, dan tumpuan pada minggu akan datang pastinya terarah ke Putrajaya dan Istana Negara susulan ketidaktentuan situasi politik tanah air. Beberapa senario boleh berlaku, antaranya sekiranya Tan Sri Muhyiddin Yassin meletak jawatan sebagai Perdana Menteri. Tetapi selain menumpukan perhatian kepada percaturan politik, angka-angka sokongan ahli parlimen, apa yang juga penting terutama ketika tengah krisis ekonomi dan krisis kesihatan sekarang ini, apa yang penting juga adalah pentadbiran awam. Bagaimana portfolio utama kabinet sekarang, kesihatan, program vaksinasi, isu-isu keuangan dan kebajikan rakyat, itu semua dapat diteruskan dan kekal stabil tidak kira apa senario politik yang berlaku. Jadi kita nak membincangkan perkara ini dan juga jangkaan pada minggu akan datang, dan sudah bersedia bersama saya dalam Fokus Minggu Depan Profesor Madya Dr. Muhammad Izani Muhammad Zain, penganalisis politik Fakulti Ekologi Manusia UPM. Terima kasih Prof bersama saya. Kita nak bincangkan jangkaan Prof, apa senario-senario yang boleh kita jangkakan dalam landscape politik negara pada minggu depan. Okey, terima kasih. Sebenarnya ramai yang telah bercakap dan juga membuat banyak spekulasi tentang apa akan berlaku pada minggu hadapan, dan kita menjangkakan krisis politik kita berlangsung dan tidak dapat diselamatkan dengan adanya perkembangan-perkembangan yang terbaru, walaupun kita telah banyak bercakap tentang gencatan politik, minta maaf saya, dan bagaimana krisis politik ini boleh dikendurkan, tetapi melihat kepada perkembangan terkini, kita melihat krisis politik semakin membimbangkan, dan kita menjangkakan akan ada beberapa perubahan politik yang akan berlaku pada minggu hadapan. Sebagai contohnya, kita bercakap tentang jawatan Perdana Menteri, dan saya sebenarnya kita sebagai rakyat Malaysia mengharapkan walau apa pun krisis politik yang berlaku, ia tidak memberi kesan kepada perkhidmatan awam dan juga keselamatan rakyat, apatah lagi dalam situasi kita mengekang penularan pandemik COVID-19. Dan kalau kita imbas kembali ketika krisis politik berlaku pada tahun 2020, kita melihat penjawat awam yang banyak membantu meneruskan kelancaran pentadbiran kerajaan pada ketika itu, walaupun ada perubahan pucuk pimpinan dan perubahan kerajaan. Jadi apabila kita bercakap tentang kesejahteraan rakyat, sudah tentu kita memberi fokus kepada beberapa sektor yang kritikal, seperti sektor kesihatan, sektor pendidikan, yang sememangnya menjadi aspek penting kepada masyarakat. Dan kita berharap pada minggu hadapan, walaupun apa jua perubahan politik yang berlaku, ia tidak memberi banyak kesan ataupun menambah duka dan lara rakyat Malaysia dalam pandemik COVID-19 ini. Prof menekankan kepada pekerja dalam sektor awam yang amat penting untuk memastikan pentadbiran awam berjalan dengan lancar, tidak kira apa sahaja situasi politik yang berlaku. Itu yang situasi yang berlaku pada krisis politik Februari dan Mac 2020 tahun lepas. Apa sebenarnya penambahbaikan yang Prof lihat di sini untuk memastikan pentadbiran awam dalam konteks krisis kesihatan dan krisis ekonomi dapat kekal stabil dan diteruskan? Pastinya konteks COVID-19 sekarang ini berbeza berbanding dengan apabila krisis politik 2020 berlaku. Itu pada awal penularan pandemik COVID-19, angka kes positif masih lagi 1 angka, 2 angka sahaja. Tetapi sekarang ini sudah pun lebih 20,000 sekolah juga dijangka buka pada September. Banyak ketidaktentuan dan kekeliruan dalam kalangan rakyat ini. Jadi penting untuk kita fokuskan kepada pentadbiran awam. Apa antara cara untuk memastikan dapat kekal stabil? Saya kira antara perkara penting ialah apa-apa polisi yang telah diputuskan oleh kerajaan, mana yang baik perlu dikekalkan. Ini termasuk pelan pemulihan dan juga pelan-pelan yang mahu meningkatkan lagi, menggalakkan lagi pertumbuhan ekonomi negara, dan juga yang paling penting ialah program pemberian vaksinasi kepada rakyat. Jadi ini perlu diteruskan, dan saya fikir penjawat awam kita sudah bersedia untuk meneruskan dan menggalas amanah ini. Selain pada itu, saya juga ingin memberi penekanan kepada aspek pembuatan keputusan. Ini saya kira sangat penting kerana
banyak keputusan yang perlu diputuskan pada level ataupun tahap seorang menteri ataupun Perdana Menteri. Jadi apabila berlakunya perubahan kerajaan ini mungkin akan berlaku kelewatan ataupun penangguhan keputusan yang penting. Saya berharap walaupun perubahan kerajaan yang berlaku, pembuatan keputusan itu perlu berjalan seperti biasa kerana ia memberi impak yang besar kepada masyarakat dan juga rakyat terbanyak. Kerana kadang-kadang kita mendengar ada kementerian ataupun keputusan yang perlu ditangguhkan kerana tidak ada menteri ataupun tidak boleh diputuskan sebarang keputusan yang penting kerana tidak ada menteri yang telah meletakkan jawatan dan sebagainya. Jadi pada pandangan saya lah, aspek yang penting ialah bagaimana polisi-polisi yang telah ada dikekalkan, dilaksanakan, dan pada masa yang sama kita wajar memberi empowerment, pemerkasaan kepada pentadbiran awam untuk menjalankan tugas mereka tanpa gangguan. Ya Prof, buang yang keruh ambil yang jernih, itu mungkin pendekatan yang boleh kita ambil dalam kita melihat polisi dan dasar negara. Sekiranya apa sahaja berlaku dalam politik tanah air pada minggu akan datang berhubung dengan perkhidmatan awam untuk teruskan apa yang dilihat memberi kebaikan kepada negara dan juga dalam strategi menangani COVID-19. Tetapi itu mungkin peranan penjawat awam. Tetapi bagaimana daripada ahli parlimen, mungkin anggota kabinet dan ahli-ahli politik secara keseluruhannya, bagaimana untuk mereka tidak mempolitikkan polisi negara terutama ketika krisis kesihatan? Kita sebenarnya meletakkan harapan yang tinggi kepada ahli politik supaya mereka meletakkan kepentingan negara melangkaui kepentingan parti ataupun kepentingan politik. Yang ini seringkali kita gagaskan, kita sarankan kepada ahli-ahli politik. Walau bagaimanapun kita melihat ahli-ahli politik kita masih lagi terkongkong dengan pemikiran kerangka parti masing-masing dan tidak sukar untuk mereka bekerjasama antara satu sama lain. Jadi saya fikir inilah masa yang terbaik untuk ahli politik, utamanya ahli parlimen, untuk membuka pemikiran mereka melampaui kotak pemikiran parti politik supaya kepentingan negara itu boleh diletakkan sebagai satu keutamaan. Dan saya menjangkakan walaupun kemungkinan kalau kita ada Perdana Menteri dan kerajaan yang baru, tugas mereka juga sangat besar untuk mengurus negara. Jadi saya fikir kerajaan baru kalau ditubuhkan tidak boleh, orang kata mereka tidak ada masa untuk honeymoon, tetapi untuk terus melaksanakan, bekerja lebih keras lagi untuk mengurus negara, menguruskan pandemik COVID-19 ini, dan ini memerlukan satu komitmen yang besar. Dan saya fikir ahli-ahli parlimen dan juga ahli-ahli politik kita mesti meletakkan kepentingan negara itu mengatasi kepentingan politik mereka, dan sudah tentu di hadapan mereka satu cabaran yang besar. Sekiranya ada ditubuhkan kerajaan baru, mungkin mereka mempunyai tugas yang sangat besar untuk mengembalikan negara ke landasan yang tepat dan juga memulihkan negara daripada impak COVID-19. Okey Prof, kita sudah melihat perkara ini daripada perspektif penjawat awam dan juga daripada perspektif ahli politik, tetapi dalam menjayakan apa-apa sahaja dasar dan polisi dan pastinya strategi menangani COVID-19, ini juga perlukan kerjasama rakyat dan setiap lapisan masyarakat. Bagaimana pula kita nak melihat daripada perspektif orang ramai, daripada umum, keyakinan rakyat itu juga penting untuk menjayakan dasar, dan ketika ini mungkin keyakinan agak rendah dalam melihat angka kes harian COVID-19 terus melonjak. Kadar vaksinasi mungkin sudah pun dipercepat di beberapa negeri tetapi mungkin tidak sama rata, dan masih ramai lagi yang menunggu temujanji vaksinasi sebagainya. Itu antara keluhan rakyat yang diutarakan sekarang ini. Bagaimana untuk kita melihat peranan rakyat pula? Adakah kita sudah mencapai kematangan politik untuk rakyat menilai secara objektif polisi dan strategi yang diusahakan? Okey, sebenarnya rakyat adalah raja dalam sistem demokrasi. Setiap kali pilihan raya, rakyatlah yang akan menentukan kemenangan ahli politik dan juga parti-parti politik yang bertanding. Tetapi peranan rakyat bukan
terhenti dalam pilihan raya semata-mata. Rakyat mempunyai tugas yang besar untuk memantau dan juga memastikan kerajaan dan pemimpin kita melakukan tugas dengan sebaik mungkin. Saya masih ingat lagi ketika dulu kita bercakap tentang era kerajaan mengetahui segalanya telah berakhir. Jadi kerajaan telah membuka ruang yang banyak kepada rakyat untuk berdiskusi, berwacana, memberikan pandangan, di mana beberapa akta yang keras telah dimasukkan seperti ISA dan sebagainya, dan ia sememangnya memberi banyak ruang kepada rakyat untuk mengkritik dan juga memastikan kerajaan kita berada pada landasan yang tepat. Dan saya kira dalam situasi sebegini, peranan rakyat sangat penting kerana mereka boleh memantau dan juga menegur pemimpin dan juga kerajaan supaya mereka dapat melaksanakan tugas yang baik. Sekiranya rakyat tidak mengambil endah tentang apa yang berlaku dalam kerajaan dan sebagainya, ia akan memberi kesan yang buruk dan tidak sihat kepada sistem demokrasi kita. Jadi kalau kita masih ingat lagi pada tahun lepas ketika kita dapat mengawal kes penularan COVID-19, kita mengaitkan dengan pematuhan rakyat terhadap SOP dan sebagainya. Tetapi dengan situasi kes kita yang semakin meningkat dengan pelanggaran SOP yang tinggi, kita melihat ada dalam kalangan rakyat kita yang tidak bertanggungjawab. Dan begitu juga dengan ada pihak yang tidak bersetuju ataupun tergolong dalam kumpulan anti vaksin. Ini juga satu perkara yang kita boleh ambil perhatian. Dan kita berharapkan rakyat dapat mengambil peranan yang aktif dalam sistem demokrasi kita, kerana inilah yang diperlukan. Ketika ahli-ahli politik kita bercakaran, maka rakyatlah yang perlu menegur dan juga mewujudkan suara-suara yang kritikal kepada kerajaan, supaya kerajaan lebih mendengar dan lebih memperjuangkan suara-suara rakyat. Dan kalau kita lihat sekarang ini, kebanyakan dasar-dasar kerajaan yang kita buat, dasar-dasar itu mengambil kira pandangan rakyat. Kita ada town hall, kita ada mengambil pandangan-pandangan awam. Jadi ini juga satu penghargaan kepada rakyat kita. Dan rakyat seharusnya terus memainkan peranan aktif dalam sistem demokrasi supaya kerajaan kita sentiasa dipantau, dan ahli-ahli pemimpin kita juga boleh ditegur dari masa ke semasa. Prof menekankan kepentingannya sistem demokrasi negara dan penglibatan rakyat dalam sistem demokrasi itu sendiri. Tetapi kalau kita lihat percaturan politik yang berlaku sekarang ini, angka-angka yang dilontarkan di media sosial, banyak kabar angin mengenai pembentukan kerajaan dan sebagainya. Pandangan Prof, apa impak kepada sistem demokrasi negara secara jangka masa panjang melihat kepada percaturan politik yang berlaku sekarang? Okey, sebenarnya kita sudah melangkah ke satu era demokrasi yang agak fragile, yang agak rapuh. Kalau kita masih ingat lagi pada tahun 70-an, 80-an, 90-an, kita ada kerajaan yang memiliki majoriti 2/3. Kerajaan yang sangat kukuh. Jadi ketika itu sistem demokrasi kita sangat stabil. Tetapi pada ketika itu ada pihak yang membangkitkan kerajaan 2/3 ini sangat kuat dan tidak ada check and balance. Tetapi apabila kita berada dalam satu tempoh demokrasi di mana kita tidak ada kerajaan yang kukuh, kita menerima perubahan-perubahan sebegini. Dan ini satu perkara yang tidak sihat sebenarnya kepada rakyat. Bayangkan antara satu pilihan raya umum ke satu pilihan raya umum dalam masa 5 tahun, kita ada beberapa kali perubahan kerajaan. Ini sudah tentu akan memberi implikasi besar kepada sistem demokrasi kita. Bayangkan kalau dulu kita bercakap tentang berapa kali pilihan raya kecil yang berlaku di antara satu pilihan raya ke satu pilihan raya umum yang lain. Tetapi sekarang ini kita bercakap tentang perubahan kerajaan yang berlaku acap kali antara satu pilihan raya umum ke satu pilihan raya umum yang lain. Jadi saya kira demokrasi kita perlu kukuh, kerajaan kita perlu stabil, kerana kerajaan yang stabil akan memberi keamanan kepada demokrasi kita. Apa yang berlaku sekarang ialah
kerajaan selepas pilihan raya umum yang ke-14 kita tidak ada kerajaan yang kuat, kita tidak ada kerajaan yang stabil, maka beberapa krisis politik berlaku kerana ini. Jadi seperti tawaran Perdana Menteri baru-baru ini untuk mengajak parti-parti berbangkang untuk bersama dengan kerajaan. Ini juga untuk memastikan ada kerajaan yang kukuh, iaitu 2/3 majoriti. Ya. Jadi pada masa akan datang kita berharap kerajaan yang ditubuhkan dalam kerajaan adalah kerajaan yang kukuh dan kerajaan yang stabil itu akan memberi keamanan kepada sistem demokrasi kita. Baik, terima kasih. Itu tadi Profesor Madya Dr. Muhammad Izani Muhammad Zain, penganalisis politik Fakulti Ekologi Manusia UPM, mengulas mengenai pelbagai senario politik kemungkinan yang boleh berlaku dan dijangka dalam minggu akan datang. Tetapi apa yang ditekankan Prof tadi adalah untuk teruskan pentadbiran awam, perkhidmatan awam, terutamanya ketika krisis ekonomi dan krisis kesihatan ketika ini. Dan itu yang akan diberi tumpuan juga dalam minggu akan datang, terutamanya apabila kelonggaran SOP dan juga pembukaan sektor ekonomi dan sektor sosial secara berperingkat yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pagi tadi, dan kita akan mendapatkan perspektif industri dan pastinya ini memberi sedikit kelegaan bagi mereka dapat membuka sektor ekonomi bagi mereka yang lengkap vaksinasi. Tapi kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Fokus minggu depan, dan antara tumpuan kami pada minggu akan datang adalah tumpuan pada sektor ekonomi dan sektor sosial yang diberikan kelonggaran bagi mereka yang lengkap vaksinasi. Ini selepas sebanyak 11 sektor ekonomi akan dibuka semula untuk negeri-negeri fasa 1 Pelan Pemulihan Negara PPN berkuat kuasa 16 Ogos ini esok. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam satu kenyataan hari ini berkata keputusan itu dibuat setelah mengambil kira data penilaian risiko yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP, dan kita nak saksikan laporan apa yang anda perlu tahu tentang pembukaan ekonomi esok. Selain itu, beliau berkata keputusan berkenaan dicapai setelah pihak kerajaan berbincang dengan semua pemegang taruh stakeholders dalam sektor-sektor berkepentingan. Kemudahan-kemudahan dalam sektor perdagangan dan pengedaran buka kuasa 16 Ogos 2021 melibatkan 11 jenis aktiviti ekonomi yang akan dibenarkan kembali beroperasi di dalam fasa 1. Ia termasuk kedai cuci kereta, kedai elektrik dan elektronik, kedai barangan rumah dan peralatan dapur, kedai perabot dan kedai peralatan sukan. Ia juga melibatkan kedai aksesori kereta, pusat pengedaran dan jualan kereta, pasar pagi dan pasar tani sahaja, kedai pakaian, fashion dan aksesori, kedai barang kemas serta kedai gunting rambut, serta pusat salon kecantikan untuk perkhidmatan gunting rambut asas sahaja. Selain itu, Perdana Menteri berkata pemilik premis yang tersenarai dalam perniagaan boleh beroperasi semula ini perlu memastikan pelanggan yang memasuki premis menunjukkan sijil digital vaksinasi COVID-19 atau Digital Certificate COVID-19 Vaccination. Baik, salah satu sektor ekonomi yang dibenarkan kelonggaran beroperasi bagi individu yang lengkap vaksinasi termasuklah kedai gunting rambut, dan ini pastinya memberi kelegaan kepada orang ramai, pastinya kepada pengusaha, peniaga kedai gunting rambut, pekerja-pekerja dan pastinya juga kepada orang ramai yang sudah berbulan tidak gunting rambut. Jadi kita nak dapatkan perspektif daripada industri. Ketua Pegawai Eksekutif CEO Nimrock Holdings RD Damis sudah pun bersedia bersama saya jam ini. Untuk rekod, Nimrock mempunyai 6 kedai gunting rambut ataupun barbershop di sekitar Kuala Lumpur dan juga menggaji sekitar 60 kaki tangan, dan sejak 3 bulan yang lepas tidak dibenarkan beroperasi. Jadi RD, terima kasih bersama saya dalam Fokus minggu depan. Apa reaksi awal RD selepas pengumuman kelonggaran dibuka untuk kedai gunting rambut ini? Hai, Assalamualaikum. Saya punya expectation sebelum ni kita orang memang sebenarnya hope tu dah tak ada, because terlalu lama sangat kerana kita pun tengok hari-hari kes makin lama makin naik. Tetapi dari situ saya tengok apa yang membuatkan saya semangat balik, because kita punya vaksinasi meningkat hari demi hari. So membuatkan benda tu kita fikir soon akan kena buka. Alhamdulillah pagi tadi saya dapat news yang barbershop dah boleh buka. Jadi kita orang pun memang news tiba-tiba keluar and then esok dah boleh buka. So kita orang tengah prepare lah macam mana dia SOP, macam mana dia sistem yang kita akan buat, sebab akan jadi berbeza because sebelum ni kita dah buka dengan SOP yang dah ditetapkan before this.
Tetapi this time ada penambahan daripada segi untuk membenarkan pelanggan masuk ke kedai, kita perlu make sure pelanggan ada full dose. Mungkin akan ada confusing sikit because kita perlu tengok date yang didapatkan vaksin tu. So maksudnya selepas 14 hari baru dia complete dia punya vaksinasi tu. Yep. And then kita nak kena make sure benda tu jalan lancar lah. So dari situ kita orang sebenarnya terkejut kan, tiba-tiba dapat tahu yang apa boleh buka kedai, tapi alhamdulillah kita tadi dah meeting, kita dah make sure semua akan berjalan lancar lah lepas ni insya-Allah. Ya Ardi, kalau sebelum ni kita lihat di Kelantan misalnya, apabila pengumuman dibuat, kelonggaran diberi untuk dine-in di kedai makan, kita lihat ada beberapa peniaga, pemilik premis kedai makan yang enggan untuk membuka kedai mereka walaupun sudah diberi kelonggaran, tetapi mereka tak nak kerana bimbang dari sudut kesihatan dan keselamatan pekerja mereka sendiri. Tetapi ini kita lihat pentingnya peranan majikan untuk memastikan keselamatan bukan sahaja pelanggan tetapi untuk pekerja. Bagi Ardi, bagaimana untuk memastikan kebimbangan itu dapat dikawal dalam kalangan pekerja? Adakah mereka sudah divaksin juga? Kalau ikutkan memang takut tu memang dah ada, and because of kita pun dah KL, kes banyak. Tapi disebabkan kita dah 3 bulan tak buka kedai, so income dah tak ada. Saya faham juga untuk daripada segi owner barbershop pun kebanyakan rakan saya dah ramai gulung tikar. And sebenarnya sejujurnya saya cakap kita orang Nimrod pun dah hujung-hujung tanduk dah sebenarnya, because kita nak kata overhead still ada, kita kena mesti bayar sewa kedai, benda-benda yang macam ni kita baru sebelum ni masa PKP first, second and then sekarang kita try to recover daripada losses yang sebelum-sebelum ni. Baru nak recover, kedai tutup balik PKP. So memang yes, ada ketakutan tu ada, tetapi as owner kedai, saya rasa the business have to jalan, ekonomi kena jalan, sebab kalau tak kita tak boleh nak continue, nak yang business yang kita dah create, dah build beberapa tahun, macam Nimrod start daripada 2009 sampai sekarang dah 12 tahun, kita takkan nak biarkan benda tu tutup je. So bila dia dapat kelonggaran macam ni untuk buka kedai, apa yang kami as a business owner perlu tekankan adalah dari segi SOP. That's why pentingnya vaksin full dose tu, because benda tu nak kata membuatkan kita lebih confident dah nak bagi customer masuk. And then untuk barber sendiri pun bila dah ada 2 vaksin, kita lebih yakin untuk protection tu. So daripada segi SOP pula, owner macam saya kena make sure every SOP yang ditetapkan oleh kerajaan tu kita kena ikut. Because benda tu yang akan membuatkan sejauh mana yang selepas ni kita akan pergi. Macam mana keberkesanaan dia, macam mana bila customer dah start datang, kita try to elakkan daripada penyakit ni berjangkit. So daripada segi SOP saya tetapkan bila gunting rambut tu customer kena pakai mask. Walaupun dah 2 dos, walaupun barber pun dah 2 dos, kita kena pakai mask, because itu adalah kita punya langkah berjaga-jaga. Barber kena pakai mask, customer kena pakai mask, and then satu lagi cutting cake yang kita pakai yang untuk badan tu kita gunakan pakai buang plastik. So bila habis customer, apa yang dipakai dia lepas gunting rambut kita akan buang, and then bila customer baru masuk kita akan pakaikan yang baru. Okay. So itu antara benda-benda yang kita make sure kita jagalah. Okey, Ardi kata sudah pun berada di hujung tanduk, dan itu pastinya realiti bukan saja bagi Ardi tetapi banyak lagi usahawan di serata negara. Tetapi cabarannya sekarang adalah untuk meneruskan bangkit semula. Cabarannya adalah untuk menampung kos overhead itu dengan simpanan yang semakin berkurangan. Apa jenis bantuan yang diperlukan Ardi dan juga pengusaha-pengusaha lain sekarang ini? Okey, macam sebelum ni, government dah keluarkan PSU sebelum ni. So, untuk first PSU kita dapat, as a company kita dapat. And then bila PSU yang kedua keluar, dia ada terms and condition yang ditambah. Because kita perlu ditengokkan kita punya account ada penurunan 30%. Yang nombor 2 punya PSU keluar, kita tak dapat because of bila habis first PKP, saya confident untuk buka lagi kedai, because kita dah terasa kedai tutup kan. Kita buka lagi kedai. So bila buka lagi kedai,
sale yes dah drop, tapi the overall sale still tak drop, so kita tak dapat. So untuk yang bantuan yang 0.4 ni kita ada apply, belum tahu lagi. InsyaAllah kalau dapat, at least benda tu akan membuatkan kita boleh tampunglah segala kerugian kita. Daripada segi yang masalah bagi saya rasa and owner barbershop lain juga adalah daripada segi sewa kedai. Yang first moratorium dia buat automatic. Okay, bila automatic ni, owner kita boleh argue lah dengan owner. Maksudnya bila call owner tu macam sorry kita tak dapat bayar kedai, and then bila kita tahu owner dapat moratorium, kita boleh argue benda tu. Tetapi problem bila moratorium yang paling latest ni, dia tak buat automatic. Yes automatic, tapi the owner perlu apply dekat bank. Tetapi bila apply dekat bank, setiap bank ada perbezaan. Ada bank yang interest tinggi, ada bank ni susah nak apply. So kebanyakan owner-owner kedai ni tak pergi buat, tak apply dia moratorium. So kita as a tenant terpaksa bayar juga, because the argument is owner still kena bayar dekat bank. So itu antara saya rasa kelonggaran yang tak longgar sangat. Saya harap government boleh tengok benda ni supaya dapat tolong PKS macam kita orang ni, because kita orang punya financial agak kekang, kita try to buat mana yang boleh saja. Ya, itu realiti yang didepani PKS di seluruh negara ketika pandemik COVID-19 ini, tetapi pastinya dengan kelonggaran yang diberikan esok akan memberi sedikit kelegaan. Terima kasih kepada Ardi Damis, Ketua Pegawai Eksekutif CEO Nimrock Holdings, berkongsikan pandangan persiapan menjelang pembukaan sektor ekonomi dan sektor sosial bagi individu yang lengkap vaksinasi esok itu yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini, dan itu antara tumpuan kita pada minggu akan datang. Itu perkongsian saya jam ini dalam Fokus Minggu Depan. Saya Nala Huda, kita jumpa lagi. Salam hormat.